dunia kita, kadang-kadang kita agak teliti, kita teliti sangat-sangat, kita particular sangat-sangat dalam urusan dunia kita. Maka begitulah juga dalam urusan agama, tuan-tuan, seboleh-bolehnya biarlah kita teliti dan particular untuk kita ambil tahu segala hukum hakam itu dengan lebih teliti. Dan biarlah kita, orang kata apa, habiskan hayat kita itu dalam keadaan kita seorang talibul ilm, orang yang menuntut ilmu. Karena makam dan kedudukan orang yang menuntut ilmu itu sangat mulia, sangat tinggi nilainya di sisi Allah Ta'ala. Jangan malu untuk kita bergelar sebagai pelajar ilmu agama. Jangan malu untuk kita dilihat sebagai orang yang belajar. Kadang-kadang adalah suara-suara kan, orang kata udah tak reti-reti lagi kan, kan udah tua pun tak reti-reti lagi kan, sampai duk nak mengaji lagi, nak bawa kitab lagi, nak mengadap lagi. Tidak, bukan soal tak reti, tapi kita berada dalam majlis ini adalah satu majlis yang sangat besar nilainya. Sebab itu Nabi membuat perumpamaan majlis ini sebagai raudah, sebagai taman syurga. Kalau orang pergi Mekah kemarin kan, orang yang pergi Mekah kan, buat haji, buat umrah, antara perkara yang sangat-sangat mereka nak berebut-rebut nak masuk apa dia? Raudah. Nak masuk raudah. Berebut-rebut nak masuk raudah. Sanggup tunggu terpacak nak masuk raudah. Tuan tapi sama ada kita sedar atau tidak, majlis kita ini adalah raudah, yang Nabi sebut raudah juga. Mana majlis ilmu ni juga adalah raudah. Tuan, yang Nabi kata idza marartum bi riyadil jannah. Riyad itu adalah plural, jamak kepada raudah. Bila kamu lalu ada taman syurga, Nabi kata farta'ulah, singgah. Karena kelebihannya sangat besar, nilai ibadahnya sangat besar di sisi Allah. Ini adalah raudah. Tapi raudah ini orang tak berebut. Orang tak berebut. Kadang-kadang dah orang kata dah ada depan mata pun mengelak. Kalau mungkin kalau ada urusan, ada itu tak ada masalah kan. Tapi kadang-kadang orang kata apa, kalaulah kita tahu nilainya, nilai ibadah, nilai pahala, maka sangat-sangat rugilah kalau kita tidak menghargainya. Bukan kerana orang kata apa kita nak kata nanti orang kata tak reti-reti lagi, tidak. Kita hadir dalam majlis ilmu adalah kerana satu, di samping belajar, tapi nilai ibadahnya itu, nilai ibadahnya itu sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau boleh, biarlah kita ni mati dalam keadaan kita seorang talibul ilm, orang yang menuntut ilmu. Baik, ambillah tuan-tuan. Minta maaflah kadang-kadang sebagai ingatan untuk diri sendiri dan semua, mudah-mudahan adalah kebaikan. Baik, insyaAllah malam ini kita lihat bab ma jaa fi raf'il yadain. Ini bab pada membicarakan tentang mengangkat tangan inda rukuk, ketika nak rukuk. Apa hadisnya? Baik, saya terus pergi kepada hadis, kita bincang hadis jelah. Kalau saya nak bahaskan qila wa qala ni, pandangan begitu gini dan usul khilafiyah ni, maka orang kata apa,
dalam perbahasan ilmu dia ada maratib, dia ada tahap-tahap dia ada level dia lah. Kalau dalam konteks masyarakat dia nak kepada conclusionnya, dia nak kepada apa ni, dia nak orang kata apa, hasilnya. Dia tak nak pening-pening nak bahas pandangan itu, pandangan ini, khilaf gitu, khilaf gini. Dia nak hasilnya terus. Kalau dalam konteks, kalau kita boleh buat analogi lah, hasil tu dalam bentuk apa? Ubat itu. Ubat tu mana dah ada siap, nak guna saja, nak sapu ke, nak makan ke, nak maknanya. Begitulah dalam konteks masyarakat awam. Tapi kalau orang itu orang yang nak spesialis dalam sesuatu bidang, nak detail, maka dia akan bahas kalimah-kalimah. Setiap perkataan itu ada isyarat-isyaratnya, ada kaedah-kaedahnya, melibatkan perbahasan yang panjang. Jadi kita fokus kepada matan hadis dan saya rumuskanlah sahaja, tuan. Baik. Hadis dalam bab ini, bab yang berkait dengan mengangkat dua tangan ketika nak rukuk ini, mana dalilnya? Tuan-tuan ingat balik, solat itu bukan boleh direka-reka. Solat itu kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku solat. Memang kita tak hidup sezaman dengan Nabi untuk kita lihat macam mana Nabi solat. Tetapi hadis-hadis yang menceritakan perihal solat Nabi itu ada. Hadis-hadis yang menceritakan tata cara Nabi solat itu ada. Diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi sampailah kepada kita. Baik, jadi dalam bab mengangkat dua tangan ketika rukuk ini ada hadisnya. Yang pertama daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar, bila sebut Ibnu Umar maknanya Abdullah Ibnu Umar. Anak kepada Umar, namanya Abdullah. Qala, kata dia, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata, apabila ia memulai akan sembahyang. Mana bila Nabi memulakan sembahyang, yarfa'u yadai, Nabi mengangkat dua tangan. Ini dipanggil iftataha as-salah, maknanya takbiratul ihram, mengangkat tangan, dua tangan. Tuan-tuan, apa hukum mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram? Hukumnya adalah sunat. Kalau tak angkat, sah. Yang rukunnya adalah takbir itu, Allahu Akbar, itu rukun. Adapun mengangkat tangan itu sunat. Kalau tak nak angkat, tak apa. Solat sah ke? Sah. Cuma kuranglah pahala. Kuranglah pahala. Tuan-tuan, jadi mengangkat tangan adalah sunat. Apa makna sunat? Buat dapat pahala, tak buat rugi. Memang tak berdosa tapi rugilah. Peluang nak dapat pahala disia-siakan, rugilah. Jadi kata Abdullah ibn Umar, aku telah melihat Rasulullah SAW idza iftataha as-salah, apabila ia memulai akan solatnya, dia memulakan solat, yarfa'u yadayhi, dia mengangkat dua tangannya, hatta yuhadhiya mankibai, hinggalah membetuli dua bahunya. Mangkib ni dia panggil mangkib, tulang bahu, membetuli tulang bahu. Baik. Wa idza raka'a, dan begitu juga apabila Nabi SAW nak rukuk. Bila dia rukuk, mana bila dia rukuk pun dia mengangkat dua tangannya. Waw tu waw ataf, mana balik kepada yarfa' yadai.
Mana bila Nabi SAW nak rukuk pun Nabi mengangkat dua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan apabila dia mengangkat kepalanya daripada rukuk, maknanya i'tidal itulah, maka Nabi juga mengangkat dua tangannya. Jadi di sini kita lihat Nabi SAW mengangkat dua tangannya. Pertama doa iftitah, yang kedua bila nak rukuk, yang ketiga bila dia i'tidal, berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini. Jadi di sini, di sana ada dia panggil yang rukun tadi takbiratul ihram, sunat mengangkat tangan, tapi takbir itu adalah wajib. Adapun takbir intiqalat, takbir berpindah rukun, takbir nak rukuk itu sunat. Sunat. Rabbana walak, mana dia sami'allahu liman hamidah pun sunat. Perkataan itu sunat. Mana kalau tak baca tak apa, sah, tapi kuranglah pahalanya. Baik. Benar. Jadi itulah dia punya lafaznya. Sebab itulah bila kita nak solat, maka setiap perbuatan yang dibuat oleh Nabi SAW di dalam solat itu ada yang sunat, ada yang wajib. Maka apabila kita nak melakukan ibadat solat dengan sempurna, maka kita cubalah untuk menepati sebagaimana yang dibuat oleh Nabi SAW. Sebagaimana yang dibuat oleh Nabi SAW. Baik. Dan sambungan kepada hadis ini, waqala Ibnu Abi Umar. Baik. Dan telah berkata Ibnu Abi Umar di dalam hadis, fi hadithihi, di dalam hadisnya. Baik. Wa kana la yarfa'u baina sajdatain. Dan adalah ia Nabi SAW la yarfa', dia tidak mengangkat dua tangannya baina sajdatain, di antara dua sujud. Maknanya kita sujud, bangkit daripada sujud, kita tak angkat tangan lah. Itu yang kita duk buat tu kan. Baik. Itu dia. Itu hadis yang pertama di dalam bab ini. Dan kalau kita lihat kepada hadis ini, dia punya sanadnya adalah hasan sahih. Sanadnya adalah hasan sahih. Baik, adapun hadis yang kedua di dalam bab ini. Hadis yang kedua dalam bab ini, an Alqamah qala. Diriwayatkan daripada Alqamah, katanya, qala Abdullah, telah berkata Abdullah. Baik. Baik. Di sini dalam syarah ini menyebut Abdullah di sini adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah tu banyak, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah mana ni? Dalam syarah tu disebut Abdullah ibnu Mas'ud. Baik. Daripada Alqamah, kata dia, qala Abdullah, telah berkata Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud, ala usalli bikum salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku sembahyang dengan kamu sekalian akan sebagaimana sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana di sini Abdullah bin Mas'ud nak tunjuk kepada para sahabat yang lain tentang bagaimana solat Nabi, solat Rasulullah SAW. Mana nak tunjuk cara. Hari ini dia panggil apa? Kalau orang mengajar kat sekolah, buat simulasi.
simulasi. Amali solat tu kita buat simulasi, kita tunjuk cara macam mana nak solat. Tuan-tuan, jadi sebab tu tuan-tuan penting kita dalam konteks pendidikan ni, terutama anak-anak kita lah, kita kena ambil tahu bagaimana solat mereka. Jangan memada dengan sekolah sahaja. Sebab cikgu seorang nak jaga beratus orang murid, dia tak boleh nak, orang kata apa, dia boleh tengok anak kita mungkin sekali dua je dia sempat tegur. Saya cakap ni sebagai seorang guru pendidikan Islam. Tuan, saya cakap ini benda yang realiti. Kita ada sukatannya banyak, bukan ngajar bab semayang saja. Kita ada Quran, ada hadis, ada akhlak, ada akidah, ada fiqh, ada tajwid, ada macam-macam. Tu tak kira dengan sukan, dengan macam-macam lagi program-program kan. Ada periksa. Jadi time amali yang kita boleh cek anak-anak, tuan-tuan, bukannya setiap masa. Kita boleh cek, kalau wuduk tu kita cek setahun sekali je seorang, setiap orang tu. Itu pun kalau sempat. Kadang-kadang tu anggap kalau dah 3 4 5 takkan kamu tak reti lagi kan. Kan? Kita fokus pada lain lah. Kadang kita tengok, okay, ambil air semayang kita tengok, gitu je lah. Tak adalah nak detail satu-satu. Sebab dia dah belajar dari sekolah rendah lagi. Bab semayang umpama, kita panggil lah. Kita cek seorang-seorang. Hari ni saya buat amali solat jenazah dengan pelajar. Mula-mula buat umum, mayang ramai-ramai. Lepas tu panggil seorang-seorang. Mari solat depan ustaz. Ustaz cek tengok. Ustaz daripada awal sampai habis. Sekali tu je kita boleh cek. Lepas tu tak dan dah. Tuan, jadi kalaulah budak tu dia tak semayang, memang dia tak akan ingat lah. Kalau benda tu tidak menjadi amalan kepada dia, dia nak ingat macam mana? Tuan, kita pun tak dan nak jaga dia seorang. Tuan, jadi banyak isu kadang-kadang orang duk cakap, saya pernah kena atas batang hidung kan. Ada satu bulan Ramadan kemarin, saya pergi tazkirah satu masjid tu kan. Jadi hamba Allah ni dia buat ceritalah tentang masalah gejala sosial, dia kata adalah isunya macam-macam lah. Dia buat conclusion senang saja. Ustazah kat sekolah buat apa? Dia bila dia tengok isu-isu gejala sosial, masalah budak tak boleh mengucap, tak boleh semayang, dia buat conclusion, ustazah kat sekolah buat apa? Saya geram juga nak jawab, kata kami duk tidur je, makan gaji buta. Geram nak jawab macam tu kan. Dalam hati je lah. Tuan, Allah. Janganlah kita tengok kes, mungkin kita tengok tu budak yang macam mana kan. Tuan, jadi saya cakap tu tuan, kalau budak kelas belakang tuan-tuan, kita habis cakap tanya balik tak tahu apa dah. Kalau budak kelas belakang, habis cakap tanya balik nganga. Kadang-kadang satu waktu tu saya duk pulun nak ajar kata satu benda je. Nak suruh ingat bacaan tu ulang. Nak suruh ingat. Kadang-kadang skip, terpaksa skip lah. Ada benda-benda yang mungkin kita boleh skip. Tuan-tuan, contoh kita nak betulkan Fatihah aja. Sebab Fatihah tu benda rukun. Tu kita kena pulun lah sikit kan. Nak pulun. Tapi itulah kalau kita nak ajar hak tu saja, hak lain orang kata apa. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Taala, sebab tu ibu bapa kena ambil tanggungjawab, kena ambil peranan, kena cek, kena ambil tahu. Jangan lepas tangan kat sekolah saja. Tuan, cek anak-anak kita solatnya macam mana. Tuan, cek lah.
Sebab ia akan ditanya, masing-masing kena tanya. Bukan cikgu saja kena tanya. Yang lebih parah kena tanya tentang anak-anak itu mak ayah dia lah. Cikgu kena tanya juga, dia ajar ke tak? Tapi yang lebih besar lagi adalah mak bapaknya. Mak bapaknya akan ditanya. Tuan-tuan, sebab tu kena ambil tahu. Kena check. Kena follow up, orang kata. Bahasa moden tu follow up lah. Baik. Jadi dalam hadis yang kedua ini, Abdullah bin Mas'ud dia kata, ala usalli bikum salata Rasulillah. Mahukah aku tunjukkan kepada kamu bagaimana makna cara solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalla, maka dia pun sembahyang lah. Abdullah bin Mas'ud dia pun sembahyang, dia tunjuk. Ini dipanggil simulasi lah. Tunjuk cara. Dia ajar, dia tunjuk. Ini mengajar. Fasalla, maka dia pun sembahyang. Falam yarfa' yadai illa fi awwali marrah. Dalam riwayat ini Abdullah bin Mas'ud dia tak angkat tangan kecuali pada mula kali pertama sahaja, iaitu masa takbiratul ihram. Tu je dia angkat tangan. Yang lain dia tak angkat tangan. Apa cerita ni? Riwayat tadi Abdullah bin Umar angkat tangan, nak rukuk angkat tangan, i'tidal angkat tangan, kan? Maknanya kecuali maknanya bila bangkit daripada sujud itu tak ada angkat tangan. Tapi dalam hadis yang kedua ni pula, riwayat Abdullah bin Mas'ud, dia angkat tangan waktu takbiratul ihram sahaja. Ini yang dikatakan macam mana jadi ini riwayat lain pula caranya. Baik. Jadi tuan-tuan, apabila berlaku begini, maka para alim ulama dia akan cuba, bila berlaku riwayat-riwayat yang begini, adakah ia berlaku pertembungan? Maka para alim ulama dia ada beberapa kaedah. Kalau orang belajar dalam dalam usul fiqh, bila bertembung ataupun bila orang kata apa, tak ada perbezaan yang sebegini, yang pertama yang dilihat ialah cuba mengharmonikan dua-dua riwayat itu. Boleh tak diharmonikan? Kalau tak boleh, dia akan lihat dari segi apa? Dia akan lihat dari segi riwayatnya, mana yang lebih kuat. Mana yang lebih kuat. Juga diambil kira dari segi zamanil wurud, maknanya zaman hadis itu. Mana dulu, mana kemudian. Itu juga diambil kira. Kok ada dia panggil nasah mansukh. Dia akan tengok pula yang mana dulu, yang mana kemudian. Dia ada kaedahnya lah. Jadi kalau kita lihat kepada sanad, hadis ini hasan. Hadis yang pertama tadi hasan sahih. Maka yang pertama tadi lebih kuat berbanding hadis ini. Maka sebab itu dalam mazhab kita Syafi'i, kita menggunakan pakai hadis yang pertama tadi. Hadis yang pertama tadi. Baik. Saya rumuskan begitu je lah, tuan-tuan. Baik. Habislah. Kemudian kita pergi kepada bab ma jaa fi wad'il yadain 'ala rukbati fi ruku'. Ini bab pada menyatakan meletakkan tangan di atas lutut pada waktu rukuk. Tuan, kita tak boleh sebut kod Arab pun tak apa. Yang penting kita tahulah ada hadisnya. Mafhumnya tu kita tahu. Tuan, saya sendiri pun tak hafal lepas ni. Orang kata nas hadis ni. Maknanya tak semualah kita hafal. Kecuali
golongan muhaddithin, itu memanglah. Baik. An Abi Abdurrahman As-Sulami qala lana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu inna ar-rukaba sunnatun lakum sunnatun lakum fakhudhu bir-rukabi. Baik. Hadis yang pertama daripada Abi Abdurrahman As-Sulami. Kata dia, qala lana Umar bin Al-Khattab, telah berkata bagi kami Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa dia kata? Innar rukaba, bahwasanya lutut-lutut itu. Rukab ni jamak kepada rukbah. Rukbah tu lutut, rukab ni makna plural, jamak kepada rukbah. Innar rukaba sunnat lakum, bahwasanya sesungguhnya lutut-lutut itu disyarakkan bagi kamu. Fakhudhu birrukab, maka ambil olehmu sekalian dengan lutut-lutut. Maksud ambil itu maksudnya apa? Maksudnya peganglah. Baik. Di sini kita tengok sikitlah apa kata Syekh kat sini. Dia kata bermula diletak tangan atas dua lutut pada masa rukuk itu disuruh oleh syarak. Makna bukan saja-saja nak letak. Benda-benda disyarakkan, maksudnya dituntut oleh syarak. Benda tu syar'i, dituntut oleh syarak. Cuma tuntutan tu ada wajib, ada sunat. Jadi di sini tuntutannya adalah sunat. Tuan-tuan, beza kita dengan para sahabat salafus salih apa tuan-tuan? Kita dengan para salafus salih apa beza? Kita bila berhadapan dengan suruhan, kita tanya dulu, ni wajib ke sunat? Ni orang kita ni maksudnya orang akhir zaman ni lah kan. Bila ada arahan agama, orang akan tanya dia, ni wajib ke sunat? Sunat. Oh, sunat je. Dia faham apa? Bila sebut sunat je, makna tak buat pun tak apa. Kan? Tapi para salafus salih, dia tak tanya itu sunat ke wajib. Yang penting benda tu adalah syariat, sesuatu yang dituntut oleh syarak. Apabila ia sesuatu yang dituntut oleh syarak, maka mereka akan pastikan untuk melaksanakannya. Itulah dia salafus salih. Tuan, batulah kita nak banding dengan demo, ya Allah. Jauh sangat. Betul, jauh sangat. Itu beza kita dengan demo. Dengan mereka lah salafus salih. Orang akhir zaman ni dia akan tanya dulu. Ni sunat ke wajib? Sunat. Oh, sunat je. Sunat je tu maknanya tak buat pun tak apalah. Banyak macam tu lah tuan-tuan. Baik. Kalau bahasa lebih ni lagi, sunat je pun. Sunat je pun kan. Betul. Sedangkan kalau kita lihat Imamul Ghazali rahimahullah menyebut yang wajib itu adalah ra'sul mal. Yang wajib itu adalah modal. Kalau orang berniaga takkan nak balik modal je. Yang sunat itulah rabh, untung. Dan tuan-tuan, bila kita buat amalan, yang wajib itu akan dipersoalkan. Adakah kita mampu memberi jaminan hak wajib tu kita dapat sempurnakan sebaik mungkin, perfect? Kita tak boleh nak bagi jaminan. Sebab itulah apabila amalan fardu kita tu banyak lompongnya, banyak kurangnya, tuan-tuan, kita pun tak boleh nak jamin sempurna ke tak. Maka sebab itulah kita kena cover dengan sunat tu. Lepas tu di hari akhirat nanti,
dalam proses perhitungan penghakiman Allah Ta'ala, apabila banyak sangat lompong yang wajib itu, maka Allah akan suruh malaikat tengok amalan sunat dia, untuk nak cover ni lompong-lompong hak wajib ni. Kok ada lubang-lubang akan ditampung oleh amalan sunatnya. Betul. Sebab tu jangan kita pandang, orang kata lekeh, jangan kita buat mudah dengan amalan-amalan sunat itu. Baik. Jadi kata Sayyidina Umar tadi, innar rukaba sunnat lakum fakhudhu birrukabi. Sesungguhnya lutut-lutut itu disyarakkan bagi kamu, maka ambillah olehmu dengan sekalian lutut-lutut itu. Apa maksud ambil lutut tu? Maksudnya bila kita solat, waktu kita rukuk, maka peganglah lutut tu. Jangan letak di betis. Ada ni tangan kaki pegang betis, ataupun letak atas paha. Jangan letak tempat lain, pegang di lutut. Letak tangan pegang di atas kepala lutut itu. Mana meletakkan tangan di atas dua lutut di dalam sembahyang itu bukan sesuatu reka-reka, tapi dia adalah sesuatu yang disyarak, yang dituntut oleh syarak, yang disuruh oleh Nabi, untuk kita lakukannya. Baik. Macam mana? Baik. Jadi hukumnya adalah sunnah. Pegang tangan letak atas lutut tu sunnah. Baik. Itu dia. Baik. Kita ambil satu lagi lah, sementara tunggu waktu iqamah itu. Dan satu lagi riwayat, an Abbas ibn Sahl ibn Sa'ad qala, daripada Abbas bin Sahal bin Sa'ad kata dia, ijtama'a Abu Humaid wa Abu Usaid wa Sahl bin Sa'ad wa Muhammad bin Muslamah. Ijtama' ni mana berkumpul lah. Abu Humaid, Abu Usaid, Sahal bin Sa'ad dan Muhammad bin Muslamah berkumpul. Fadzakaru salata Rasulillah, maka mereka muzakarah, mana mereka duk sebut dah, kita bincanglah sebagaimana solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Panjang juga. Baik. Panjang juga tu tuan. Asal tak boleh lah. Kita berhenti je lah. Panjang. Nak urai lagi panjang. Baik, jadi tuan-tuan, sekadar itulah rasanya untuk malam ini. Yang baik itu daripada Allah. Salah silap, kalau salah silap terlanjur kata, saya minta maaf lah tuan-tuan. Tak ada niat untuk, orang kata, bukan tak ada niat untuk siapa-siapa, melainkan untuk, orang kata apa, sama-sama kita ambil yang baik itu. Kalau ada salah silap itu kelemahan saya lah sebagai manusia. Mohon ampun dan maaf, dan sama-sama kita istighfar, mohon keampunan pada Allah, dan kita tangguh majlis dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ya fawzal mustaghfirin wa ya najadat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما يا كريم
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.